Okey. Suara okey tak? Kalau saya punya suara nampak pula, dengar dengan jelas, boleh komen sikit dekat chatting, dekat bahagian chatting. Komen sikit, suara okey ke tak? Selamat datang Tuan Reza, SS Yaakob, Hakim. Ni apa ni? Nama apa ni? Short name kan? Okey, kita tunggu lagi beberapa minit. So insya-Allah malam ni actually saya nak sambung sikit berkenaan dengan topik kita yang sebelum ni. Sebelum ni saya ada terangkan sedikit berkenaan dengan pembahagian indicators yang ada dalam trading view. Actually bukan dalam trading view sahajalah, maksudnya secara generally dalam trading platform dia ada banyak indicators yang sebenarnya yang kita boleh pakai. So dari segi pembahagian dia saya dah discuss sebelum ni, iaitu kebanyakan indicators ni kesemua sekali kita boleh divide kepada dua bahagian. So first portion kita panggil sebagai oscillators dan second portion kita panggil sebagai overlay indicators. Okay, so nampaknya dah makin ramai. So kita start lah. Kita start yang proper punya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama sekali saya ucapkan tahniah, terima kasih kerana tuan-puan sudi meluangkan masa dan sempat meluangkan masa pada malam ni. Actually malam ni mungkin sebab besok saya dah nak balik kampung, so malam ni saya agak macam rushing sikit lah. So kalau boleh, bukanlah maksudnya malam ni rushing nak balik kampung besok, maksudnya sebab minggu depan tak ada sesi. Sebab masa duduk kat kampung tu saya ingat saya tak berapa nak online sangat lah sebab internet pun tak berapa bagus. So malam ni insyaAllah kita discuss apa sahaja yang sempat dan yang patut kita discuss berkenaan indicators, counters, apa-apa kajian lah yang relevan kita discuss pada malam ni. Sebab minggu depan saya expect saya tak berapa boleh nak online sangat. So saya cuma mengharapkan ahli-ahli group lah untuk sama-sama support each others dan giatkan lagi perbincangan dalam group. Sebab kalau dalam pasaran saham ni, especially kalau siapa-siapa yang masih baru kan, makin kerap kita share chart, kita share ticker chart ataupun kita share chart ataupun kita buat discussion, kita bertanya dan menjawab dan cuba menjawab soalan-soalan, makin banyak kita boleh faham, makin dari segi kefahaman tu makin mendalam kita punya kefahaman. Sebab apa yang saya belajar sebelum ni kan, dia actually kalau seorang tenaga pengajar kan, seorang tenaga pengajar, dia pun kena belajar juga macam mana cara nak mengajar kan. So siapakah guru yang terbaik yang mengajar? Kalau tuan-puan boleh teka, siapakah guru yang terbaik yang boleh mengajar, yang menjadi contoh kepada bilion manusia? Ada rekod dah. Dan Nazri tanya kan, ada rekod tak? Saya dah rekod. Kali ni saya ingat. So kalau siapa boleh jawab, guru yang terbaik untuk mengajar orang lain, mengajar manusia lain adalah Nabi Muhammad lah sallallahu alaihi wasallam. So apakah kaedah yang diajarkan oleh Nabi kita, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kaedah yang Nabi ajarkan kepada sahabat untuk lagi cepat sahabat-sahabat ini nak belajar? So siapa boleh jawab? Siapa boleh jawab? Boleh tulislah dekat bahagian chatting tu kan. Ada jawapan tak? Teka-teka je lah kan. So sementara tu saya nak share screen dulu. Okay.
Nasrullah jawab, bacalah Iqra. Itu Jibril yang ajar kepada Nabi kan. Hakim jawab menunjukkan contoh dan teladan kepada sahabat. Contoh dan teladan pun salah satu cara. Tapi ada satu lagi cara yang lebih efektif, lebih uh, apa ni, dia punya kesan dia tu cepat. Especially kalau macam cikgu ke siapa ke yang nak mengajar kan. So, kalau kita ada student ataupun kita ada anak buah kita, anak-anak kita sendiri pun kan, cara paling senang, bukan cara paling senang, cara paling efektif untuk trigger minda ataupun untuk trigger kefahaman, untuk kita lebih faham, iaitu dengan persoalan. Biasanya Nabi kan, Nabi SAW, dia akan tanya balik sahabat. Ataupun Nabi akan mulakan dia punya perbincangan. Adakah contohnya sahabat duduk berkumpul kan, beberapa orang, Nabi akan datang, mahukah aku berikan satu contoh kan, macam contoh Nabi pernah tanya masa ada sahabat-sahabat berkumpul kan, Nabi pernah tanya, maukah kamu aku berikan satu anugerah. Jadi jawab permulaan cara Rasulullah mengajar ni, dia start dengan question mark. So Nabi tanya, jadi sahabat akan bagi respon, sahabat akan tanya nak, jadi barulah Rasulullah akan start. And then ada lagi satu kisah kan, yang yang tentang ada salah seorang lah daripada umat Nabi Muhammad lah, yang masa tu kan, zaman Nabi tu, dia duduk dia mengaku depan Nabi yang dia ni suka berzina kan, dia suka berzina. Minta maaf lah kan, kena ayat contoh yang agak ekstrim. So Rasulullah tanya dia, adakah kamu suka sekiranya ibu kamu orang lain dizinai oleh orang lain? Itu Nabi tanya pula, adakah kamu suka sekiranya isteri kamu dizinai oleh orang lain? Adakah kamu suka sekiranya anak perempuan kamu berzina dengan orang lain? Macam tu. So apa yang Nabi buat, Rasulullah ni dia start dengan question, dia start dengan permulaan, dengan tanda soalan kan, dengan tanda soal. Jadi bila ada persoalan, secara automatik minda kita akan mencari jawapan. Betul atau tak betul tu lain cerita kan, betul atau tak betul lain cerita. So begitu juga kalau kita sendiri, kita nak belajar dengan cepat, kita kena timbulkan persoalan. Contoh, kalau dalam kita nak belajar tentang indicators, contohlah kan, contoh jauh juga kan, saya pusing kan nak bagi faham. Contoh MACD, apa fungsi MACD? So dia punya persoalan dia lah, apa fungsi utama MACD, ataupun MACD ni dalam kategori mana, ataupun kita boleh cakap, kita boleh tanya MACD ni macam mana dia punya formula dia, apa yang membentuk MACD tu. MACD tu bukan burger Big Mac ke kan, bukan double cheeseburger tu, movie average, convergent, divergent, MACD. Inilah saya ada tulis kat sini. MACD mana dah, mana tu dia tak ada pula kat sini. So kena tambah lagi kat sini. Oh ada kat sebelum ni, kat sini, movie average, convergent, divergent. So even kalau kita baru nak belajar ke benda-benda baru kan, cara paling senang kita timbulkan persoalan. So contoh, kenapa kita lost? Okay, kenapa kita lost? Jadi bila kita tanya diri kita balik, kenapa kita lost? So kita akan dapat jawapan tu. Sebab bila kita tanya minda kita sendiri, sebenarnya kita yang kena jawab balik. So kita akan perah sikit kita minda kita untuk jawab balik, kenapa kita lost. Sebab tu ramai traders yang berada di luar sana, ataupun yang mungkin dah ada dalam grup kan, selagi mana kita tak merasai loss tu, kita akan rasa relax je kan. Bila terkena sekali kita loss, baru minda kita akan trigger, kenapa aku loss? Sedangkan aku rasa macam counter ni dah okey, tapi masih loss lagi, kenapa? Jadi persoalan itu akan menyebabkan kita punya badan kita ataupun minda kita secara sedar atau tak sedar akan cuba mencari jawapan dia. So that's why kita akan mencari, masuk kelas tu, masuk kelas ni, jumpa orang tu, jumpa orang ni, berguru dengan tu, berguru dengan orang ni,
sehinggalah kita akan temui satu persoalan, kita akan temui satu jawapan, dan jawapan tersebut akan sama ada memuaskan hati kita ataupun tak memuaskan hati kita, tu lain cerita, tapi dia akan memenuhi tuntutan kepada persoalan yang bermain dalam minda kita. Sebab itu, kalau sekiranya ada persoalan yang tidak terjawab, dia sebenarnya membebankan minda. That's why setiap jawapan mesti kena ada, setiap soalan mesti kena ada jawapan dia. Okay? So kalau dalam kehidupan kita, jawapan terbaik Al-Quran lah kan, sebagai panduan hidup. Okay, itu sebagai mukadimah lah sebenarnya. So okay, saya sambung sikit lah sebenarnya, saya nak sambung sikit tentang diskusi kita pada malam ni. Slide ni buat masa ni saya tak bagi dulu sebab kita punya discussion pun tak habis lagi. So biasanya apa-apa yang dah complete baru akan saya bagilah. Kalau tak nanti sebab saya duduk tengah tambah slide kan, nanti dia jadi tak proper pula. Okay, so sebelum ni saya discuss berkenaan dengan indicators 3S UTC. Okay, dan actually dari segi dia punya umur dia kan, umur indicators yang kita dah hasilkan dalam grup yang saya dah hasilkan, 3S UTC ni antara senior, actually dia antara senior yang berada dalam grup, dia antara indicators yang terawal yang saya dah hasilkan sebelum ini. Dan kalau siapa-siapa yang berada dalam grup paling awal dulu, masih ingat lagi tak zaman-zaman yang saya bagi direct Pine script tu dalam bentuk teks. Okay, saya bagi Pine script tu dalam bentuk teks, saya minta tuan-puan copy teks tu masuk dalam Pine editor dan save. Itu zaman awal-awal. So once kita dah upgrade sikit, saya dah ada kebenaran daripada TradingView untuk invite. So kita dah boleh invite direct indicators tu. Jadi bila saya invite, hanya tuan-puan yang saya invite sahaja yang boleh pakai. Okay, so orang lain tak boleh pakai lah. Sebab saya fikir macam ni, bila kita guna cara lama, iaitu cara yang bagi skrip, copy, paste, lepas tu save kan, dia boleh ada kemungkinan skrip tu boleh terlepas. Maksudnya mungkin tercopy ke tersend kepada siapa-siapa, jadi orang tu ambil, copy and paste dan sebarkan. Jadi hilanglah kita punya privacy dekat situ. So bila saya duk fikir-fikir balik, cara terbaik adalah saya gunakan satu features lah yang ada dekat TradingView yang saya boleh invite. Okay, bila saya dah invite, tuan-puan dah boleh pakai. So tapi tuan-puan sajalah kan, tuan-puan sajalah yang boleh pakai. So orang lain yang saya tak invite, mereka tak boleh pakai lah. Tapi kalau nak guna untuk discussion dengan rakan-rakan apa semua, tak ada masalah lah kan. Okay, so seperti mana semua sedia maklum, sebenarnya dalam kita punya indicators ni, dalam skrip jemputan sahaja ni, actually ada banyak. Okay, ada 3S trend, 3S UTC, AOM2, BMX Type R. BMX Type R ni saya tak berapa nak sentuh sangat sebab saya pun dah jarang pakai dah sebenarnya. CMX, Hash, E2S, FE2, Fuji BMX, yang ni sebelum ni saya kerap pakai. Sekarang ni saya dah banyak pakai 3S UTC. Saya kembali ke asal balik. Okay, Gun Square untuk 0.2 sen hingga RM2.11 sen. Gun Square untuk RM2.11 sehingga RM10. Lepas tu ada NVP, net volume net volume price, maksud dia. RBB, Royal Band Breakout, overlay. Okay, RXXD ni saya tak guna dia, saya tersilap publish yang ni. Jadi actually saya nak delete tapi tak boleh delete dah. Biar je lah kat situ. Ini memang saya tak share. SSRX FE ni adalah versi asal daripada RSI Emax. Dia punya versi asal dia, tapi dia upgrade dia jadi SSRX FE. Tapi versi ni pun saya dah upgrade sikit lagi, dah jadi FE2. So FE2 ni adik kepada SSRX FE lah. Okay, and then ada pula VPO dan ada pula VPS RSI. Yang ini berdasarkan volume. VPO ni berdasarkan volume, NVP pun berdasarkan volume. So yang lain-lain tu semua berdasarkan wave dan indikator-indikator yang lain untuk momentum dan sebagainya lah. Okay, so
saya nak sentuh sikit lah berkenaan dengan 3S trend. Okay, malam ni kita tengok 3S trend pula. Sebelum ni kita dah tengok 3S UTC kan. So kalau siapa-siapa yang belum sempat tengok yang berkenaan dengan 3S UTC, nanti boleh tengok balik dalam video group indicators Zoom meeting yang sebelum ini. Saya ada save dekat channel channel video. Okay, boleh tengok. Okay, cuba saya pasang 3S trend. Okay. Actually 3S trend ni pun saya pun jarang guna sebenarnya sebab fungsi dia agak lebih kurang je dengan Fuji BMX hybrid. Tapi untuk tengok trend yang lebih jelas, memang saya gunakan kadang-kadang saya gunakan ini juga, okay, selain daripada 3S UTC. So saya explain dululah kan dia punya features dia. First, dari segi kategori, dia termasuk dalam kategori overlay indicators. So siapa yang pernah dengar saya punya penerangan sebelum ni, overlay dari segi kesemua indicators yang ada kan, kesemua indicators yang ada dia terbahagi kepada dua. Satu overlay dan satu oscillators. Kalau overlay, dia berada dekat price. Dia berada pada price tu terus, tersendiri. Contoh, kalau saya buang ni, so dia hilang lah kan. So bila saya pasang, dia akan menempel dekat price. Apa-apa yang menempel dekat price, kita panggil overlay indicators. Ini just nak refresh je lah. So apa-apa yang berada di atas ataupun di bawah daripada price, kita panggil sebagai oscillators. Okay, indicator oscillators. Contoh kalau saya letak yang ni ke atas, boleh je nak letak ke atas kan. Dia tak ada masalah nak letak kat bawah pun boleh. Ada orang letak kat atas, ada orang letak kat bawah. Cuma kalau nak letak kat tepi tu saya belum pernah try. Sama ada nak letak kat atas ataupun nak letak kat bawah, boleh, tak ada masalah. Okay. Macam ada soalan pula. Okey, belum ada. Tak apa, kalau ada soalan terus boleh tanya je. Okey, sebab kalau boleh malam ni saya nak just santai-santai je lah. Okey, so untuk 3S trend ni sebenarnya dia ada perbezaan sedikit berbanding dengan Fuji BMX hybrid sebab untuk dia punya asas kepada indikator ni saya gunakan Donchian channel. Kalau siapa-siapa yang belum pernah tengok berkenaan dengan Donchian channel, boleh tengok balik dalam video syllabus. Okay, saya tunjuk kat sini lah. Pergi dekat Facebook, pergi dekat Facebook group. Okay, Facebook group, dekat Facebook, pergi dekat EasyPool Tradimated Secret Group ni. Lepas tu cari bahagian announcement. Okay, cari bahagian announcement yang ahli baru wajib baca tu kan, saya tulis kat situ. Tengok see more, tengok more, tengok dengan lebih banyak kan, more. Lepas tu scroll ke bawah. Bila scroll ke bawah, actually ada link ke channel video syllabus. Dalam tu pun ada, okay, link dalam channel video syllabus. Boleh tengok dalam tu juga. Tapi kalau nak lebih senang, boleh tengok yang saya dah listkan kat bawah ni. Dia ada 3 level, basic syllabus untuk basic level, syllabus untuk basic level. Lepas tu syllabus untuk advance dan syllabus untuk pro. So yang Donchian channel tu dia berada dalam kat sini. Trend channel overlay, ada Bollinger Band, penerangan kepada Bollinger Band, penerangan kepada Donchian channel dan Turtle channel. So ketiga-tiga channel ni dia adalah trend channel. Trend channel ni maksudnya secara ringkasnya adalah macam mana cara kita nak ukur ataupun cara kita nak detect pergerakan trend berdasarkan channel. Okay? Kita nak tengok trend berdasarkan channel. Sebagai contoh, kalau tengok dekat indikator 3S trend ni kan, untuk dia punya midline, okay, midline, dia punya key point dia adalah midline, okay, ataupun dari segi istilahnya saya boleh gunakan kekuatan kepada indicators ini adalah dia punya midline. Okay, di garisan tengah itu adalah dia punya kekuatan dia. So sekiranya kita tengok harga masih berada di bawah daripada midline, kita consider dia berada dalam bearish punya pressure ataupun masih lagi bearish, masih lagi dropping downtrend bearish
apa-apa sajalah istilah dia. Tapi kita just nak bagi tahu yang dia masih drop lah. Okay, dia masih drop. Once dia dah break dia punya midline, dia punya keyword dia adalah midline. Okay? Once dia dah break dia punya midline, dia dah mula tukar dia punya trend. Okay? Tapi macam mana cara kita nak decide adakah trend tersebut generally ataupun long term dia punya trend menaik atau menurun? Still kita kena gunakan multiple time frame. Sebagai contoh, Ucrest pula kat sini sebab tadi saya buka Ucrest tadi. Okay. Macam kita tengok Ucrest short term dari segi daily candle kan, dari segi daily candle kita tengok dia sekejap merah sekejap hijau, sekejap merah sekejap hijau. Cuba jawab, apakah trend sekarang? Sekejap merah sekejap hijau, sekejap marah pula. Sekejap merah sekejap hijau, sekejap merah sekejap hijau. Apakah trend masa itu? Cuba jawab. Macam teka. Okay, sideway accumulation, pengumpulan. Okay, betul lah tu. So, kalau kita nampak dia merah hijau, merah hijau, merah hijau, maksudnya dia undecided. Dia tak strong ke atas, dia pun tak strong ke bawah. Maksudnya dia sekejap nak naik tapi tak jadi naik, turun balik. Lepas tu nak turun tapi tak jadi turun, naik balik. So dia jadi sideway. Okay, ini salah satu cara kita nak decide sideway lah. Okay. Tapi once kita dah nampak yang clear cut ataupun bila candle tu potong garisan tengah tu dan kita nampak macam candle tu terpotong dua kan, macam ni, clear cut, ini menunjukkan perubahan trend yang clear, perubahan trend yang agak clear lah. Okay. Tapi ada satu lagi syarat tambahan dia untuk kita decide adakah trend tersebut clear berdasarkan 3S UTC ni adalah dia punya extreme bottom punya signal. Okay. Dia punya extreme bottom punya signal. Okay. So sekarang baru saya boleh explain satu persatu apakah icon atau signal-signal indicators yang ada dekat sini. Okay. So seperti biasa, first yang ini, kalau nampak kan yang entry exit signal ni, tapi ini actually indicator daripada E2S. So dia tak adalah terlibat sangat dalam indikator yang 3S trend ni. Saya tutup lah. Dia macam tu. Kalau ada nampak ni, merah dan putih ni, dia mewakili extreme bottom. Saya tulis kat atas tu bulatan merah dan atau putih. Kadang-kadang dia boleh bergabung. Okay. Kalau dia bergabung dia lagi strong lah. Itu mewakili extreme extreme top, bukan extreme bottom. Okay. Dia mewakili extreme top. Apakah yang dimaksud dengan extreme top? Maksudnya kan kita tahu harga bergerak dalam zigzag kan. Semasa dia trend menaik, dia bukan terus naik macam tu terus kan. Dia naik, dia akan retrace. Lepas tu dia naik lagi, lepas tu dia akan retrace. So dia akan naik mengikut tangga zigzag tu. So setiap kali dia jumpa dia punya extreme top dia punya extreme level dia, lepas tu immediately dia akan retrace. So kalau menggunakan indikator ini, yang 3S trend ni, sebenarnya ini pun ada juga dalam Fuji kan, ada juga dalam Fuji BMX. So dia actually benda sama je. Perbezaan dia hanyalah yang inilah, dia punya nampak, dia punya clear cut, dia punya trend apa ni, arah pergerakan candle tu kan, payah pula nak sebut tu. So once kita dah nampak dia dah sama ada dia bulatan merah atau bulatan putih atau dia combine. So bila dia combine kedua-dua sekali, dia nampak lebih strong. Okay, dia lebih strong lah, indicate signal yang lebih strong. Okay, saya cuba compare side by side dengan indikator Fuji BMX. Okay, saya cuba tutup dulu ni. Sekejap banyak sangat lukisan ni, kena buang sikit. Macam ni. Saya buang ni. Tutup dulu dia punya exit signal. Kita tengok K1 lah kat sini, sebelah sini kita tengok K1 juga. Lepas ni baru kita discuss berkenaan dengan counter-counter. Okay. Yang ni saya buang satu, nak bagi dia nampak besar sikit lah. Okay.
Ini weekly kan. Saya tukar pergi daily. Okey, dia tak banyak beza sangat. Kalau dekat Fuji BMX Hybrid, first tuan-puan akan nampak dua garisan kuning ni yang saya panggil sebagai Royal Band kan. Lepas tu dia ada garisan kuning atas ni, midline, garisan tengah dia, dan lower band lah. Okay, garisan kuning yang bawah. And then ada garisan EMA, purple white. Okay, purple white. So dekat sini, extreme bottom, sini pun sama. Ada extreme top. Okay, sini pun ada extreme top, sini ada extreme top. Okay, tapi kalau nampak, dia punya extreme dekat sini, dia lebih banyak dia punya trigger dia. Okay, sini dia lebih banyak trigger berbanding dengan sini. So sebenarnya asas untuk dia trigger tu ada kesamaan tapi tak sama. That's why dia ada perbezaan sikit. So actually kebanyakan indikator ni sebenarnya tak banyak sangat pun beza dia, cuma bila saya tweak sana tweak sini kan, kita jumpa setempat yang bila yang ni siap, yang ni ada tempat lagi yang kita boleh improve, jadi saya improvekan. Okay, macam itulah lebih kurang lah kan. So sebagai contoh, kalau tengok dekat sini, dia ada 3 green circle tu kan, yang menunjukkan extreme bottom. Sini belum ada 3, sini baru ada 1 je. So dia ada perbezaan dekat situ lah. Okay. Cumanya dekat sini, yang indicator 3S trend ni, dia lebih clear untuk nampak extreme bottom dengan extreme top. Dia lebih banyak. Okay, dia lebih banyak. Tapi basically almost the same lah. Okay, almost the same. So dari segi nak tengok dia punya perubahan trend tu, actually tak banyak sangat pun. Tapi bagi saya yang ni nampak lebih clear sebab saya gunakan garisan. Ada merah dia pun lagi terang. Macam itulah lebih kurang. Sini pun lebih kurang juga. Cuma salah satu cara kita nak tengok dia punya bila harga dah nak mula berubah trend, dia mesti kena ada extreme bottom dulu. Okay, kalau macam ni extreme bottom, ini extreme top kan. Mana saya punya tulisan tadi saya dah buang dah. Yang ni extreme top punya signal. Yang ni extreme bottom. Kalau nak tahu kenapa saya hasilkan extreme top, extreme bottom ni, sebenarnya dah banyak kali dah saya explain benda ni. Sebab tujuan utama kenapa adanya signal extreme top dengan extreme bottom ni adalah untuk mengelakkan kita terbeli kat puncak lah. Okay? Untuk mengelakkan kita terbeli kat puncak dan mengelakkan kita masuk apabila harga dah mula nak berlakunya distribution. Biasanya kalau kita baru je trade saham, kita terpengaruh, kita selalu terpengaruh dengan sentimen pasaran. Bila crowd ramai-ramai kan, orang berpusu-pusu masuk kan, kita pun tak tahu apa semua, tiba-tiba nampak semua buyer masuk, kita pun masuk juga. So bila kita masuk juga sebenarnya time orang dah nak jual. Okay? Jerung dah ready makan semua kan, retailer punya buy punya lot, jerung dah nak jual. Okay? Bila retailer masuk beramai-ramai tu, jerung nganga je kan, masuk, dia pun jual. So kita terbeli dekat sini, tersangkut dekat puncak. That's why adanya extreme top dengan extreme bottom. So tujuan kita nak cari extreme bottom sebenarnya adalah kita nak tengok dekat mana harga paling rendah yang dia nak cecah. Okay? Bila dah nampak je extreme bottom punya signal, kita dah boleh ready. Maksudnya harga dah cecah dah dia punya bottom. So dia akan buat zig ke bawah dan Z ke atas. Okay, zig-zag. Kalau dia extreme top, dia zig ke atas, dia Z ke bawah lah. Zig-zag macam tu kan. Macam tu. Beza dia lah. Okay. So, untuk okay, saya tutup balik ni. Untuk yang 3S trend ni, first, memang untuk nampak clear cut lah perbezaan antara bullish dengan bearish. Okay, dekat sini. Bullish dan bearish. Tapi dia lebih short term sikit berbanding dengan 3S UTC. Okay, kalau 3S UTC ni kita nampak dia secara general. Untuk swing memang sesuai lah. Kalau 3S trend ni nak guna untuk swing pun boleh, nak guna untuk short term pun okey. Contoh kalau kita tengok untuk 30 minit, dia punya clear cut tu kita boleh nampak juga. Okey, contoh macam ni. Yang ni yang 30 minit. Bila dia clear cut ni, maksudnya dia potong lah kan. Bila dia potong je, dia dah masuk ke zone yang hijau tu. Okey, macam tu lah lebih kurang. At least kita boleh tahu dah lah. Okay. Cuma nak melengkapkan lagi indicators tu, saya tambahlah yang entry exit signal. So entry exit signal dia lebih lagi mengukuhkan kita punya
keputusan lah untuk membuat buy dengan sell. Okay, sebab kalau kita nampak trend dia masih menurun macam ni, trend dia masih menurun lagi kan, ada entry signal lah. Masa tu dia agak tricky sikit. Okay, sebab kalau dalam bullish punya trend, walaupun di short term, chances untuk indicators tu menjadi memang agak kecil. Okay, tapi kalau dia short term uptrend, walaupun dia short term tapi dia uptrend, memang chances untuk jadi tu memang tinggi. That's why kena make sure ada betul-betul extreme bottom lah. Macam ni extreme bottom kan, ada dia naik sikit je, betul. Ada exit signal, kena keluar lah, tak boleh lama kan macam ni. Entry signal, exit signal, kena keluar untuk short term. So memang tujuan indicators ni dihasilkan untuk kita follow lah. Tapi kadang-kadang even saya sendiri pun kan, kadang-kadang kita tak follow sangat. Macam kita entry entah mana-mana kat tengah-tengah ni, tiba-tiba kita macam alamak, kena masuk kat situ kan, kenapa tak masuk dekat entry signal masa entry signal tu lah ada. Itulah masalahnya. Okay, itulah masalahnya. So kita macam kita dah nampak contoh macam ni kan, saya ambil macam tu, kita dah nampak dah ada entry signal tapi kita tak masuk lagi. Mungkin apa, takut ke apa kan, takut dia turun lagi kan. Tapi bila dah ada jadi macam ni, kenapalah tak masuk dekat entry signal tu kan, macam tu. Kalau dah keluar dia boleh hilang. Tak, untuk bulatan ni dia tak hilang. Untuk bulatan ni dia tak hilang, dia memang kekal dekat situ. Kalau yang hilang tu ada satu, yang tapi dalam saya letak dalam Fuji BMX Hybrid. Okay, itu nanti untuk Fuji BMX Hybrid ni actually dah banyak discussion dah berkenaan dengan indikator tu, tapi dia yang paling payah kan dalam banyak-banyak. So, saya pun baru perasan rupa-rupanya untuk siapa-siapa yang baru nak berkenalan dengan indikator apa semua, Fuji BMX Hybrid ni memang susah untuk difahami. Tapi saya faham lah kot, mungkin sebab saya buat kan, jadi saya tahu mungkin pengguna ataupun tuan-puan lah yang gunakan indikator tu mungkin agak susah untuk hadam. So saya kembali ke belakang balik, kita discuss balik indikator yang lama-lama yang ada yang dalam ni. Contoh macam trade SUTC kan, bila saya tengok balik dia macam mengimbau nostalgia yang masa awal-awal saya buat indikator tu. Tiba-tiba saya rasa macam rugi saya tak guna indikator ni dari awal saya buat macam tu. Sebab masa kita dah ada yang baru, kita tend to use the new things. Macam manusia lah, siapa-siapa lah kan, bila kita ada telefon baru, kita nak guna yang baru. Okay? Kita dah letak telefon yang lama tu kita kat tepi, kadang tak pakai pun. Tiba-tiba rupa-rupanya telefon yang lama tu kan bateri lagi tahan lah, apa semua macam-macam lah. Okay? Macam indikator 3SUTC ni lah kan. Okay, yang indikator 3S trend ni macam tu lah cara guna dia. So dari segi komponen dia, pertama sekali, sebelum ni saya dah explain dah sebelum ni, dia punya garisan yang kuning ni, okay, garisan kuning ni memang saya panggil dia Royal Band. Tapi Royal Band ni dia tak sama dengan Royal Band yang ada pada Fuji BMX Hybrid. Beza. Sebab apa? Sebab garisan ni, okay, garisan ni, ini saya panggil upper band. Upper band ni dia adalah, kalau dari segi formula kan dia macam ni. Upper band ni dia terdiri daripada Bollinger Band, saya kena buat bracket. Bollinger Band, okay, tambah dengan Donchian Channel. Macam tu lah. Bahagi dua. Barulah munculnya upper band tersebut. Okay, upper band. Saya tulis UB lah, upper band. Baru muncul upper band. So dia macam average kepada dua indicators yang saya dah tambah dan bahagi dua macam tu. So yang ni pun sama. Okay, yang ni pun sama. Lower band ni saya pun tak tahu macam mana saya boleh terfikir macam ni. Tapi itulah, tiba-tiba idea tu datang kan. Bollinger Band tambah Donchian Channel bahagi dua. Tu lower band. Okay, saya letak LB. So beza dia adalah dia bukan yang standard Bollinger Band. Kalau macam Fuji BMX Hybrid, saya memang gunakan directly, saya gunakan Bollinger Band tu directly, tak ubah pun, tak ubah apa-apa. Kalau dalam 3S trend ni, saya tweak dia punya formula dia, saya ubah dan saya jadikan dia average. So tujuan dia adalah saya nak dapatkan
bila harga tu naik dan cecah dia punya upper ataupun lower band, saya nak dapatkan dia punya crossing yang lebih signifikan. Tapi saya tak dapat nak pastikan adakah dia signifikan ataupun tak signifikan. Kita dah buat tapi bila kita test balik nampak macam signifikan, tapi bila tengok balik macam biasa je kan, macam tak ada beza pun. So tak tahu. Tuan puan cuba try lah tengok okey ke tak. Okey, cuba kita tengok dalam daily punya kan. So itu yang pertama, dia ada dia punya upper band dan dia ada lower band dan dia ada punya royal band kat sini dan dia ada dia punya mid band. So mid band ni biasalah, mid band ni adalah upper band dengan lower band bahagi dua lah, dia akan dapat mid band. So mid band ni juga dia bukanlah Bollinger Band direct ataupun Bollinger Channel direct, tak. Dia adalah kalau macam contoh kan, kalau siapa-siapa yang pernah dengar istilah kambing kan, kambing kambing kahwin dengan biri-biri, jadilah anak dia kambing biri-biri. Macam itulah contohnya. Inilah dia hasilnya kan. Bila dua ni kambing-kambing, kambing sini, biri-biri sini, kambing biri-biri, bagi dua, jadilah kat tengah-tengah tu kan. So dari segi pergerakan dia saya nampak agak relevan sebab candle agak follow lah, dia agak follow dia macam tu. Wallahualam. Kalau compare dengan Fuji BMX Hybrid pun tak nampak sangat perbezaan dia, tapi itulah dia nampak agak okey lah sebenarnya. And then dari segi warna pun saya sengaja letak color hijau yang agak strong kat situ sebab kita nak nampak dia punya kejelasan dari segi background color tu untuk trend dia. So sekejap saya cuba tengok yang Fuji BMX Hybrid asal lebih kurang je sebenarnya, lebih kurang je. Cuma ni lebih serabut lah, ni lebih serabut. Dia beza tapi dia tak adalah beza sangat. That's why saya tak berapa tekankan sangat untuk gunakan 3S Train ni sebab dia almost sama je dengan Fuji BMX Hybrid. Tapi sebab benda ni dah ada, so boleh pakai. Okay, itu dari segi diamond ni, kalau perasan diamond ni agak signifikan tau. Diamond tu gatal hidung. Diamond. Okay, diamond tu adalah trend continuation. Yang ini saya gunakan berdasarkan trend continuation Donchian channel. Okay, sebab dalam formula keseluruhan ni memang ada Donchian channel yang saya dah masukkan sekali dalam tu. So kalau sekiranya ada diamond tu, dia adalah situasi yang mana harga dah break ke atas upper channel trend channel. Upper channel trend channel ni yang ni lah. Mana trend channel tadi? Kat mana saya tunjuk trend channel tadi? Kat sini. Trend channel ni kan, trend channel overlay ni. Bila harga dah berada di atas trend channel tu, dia menunjukkan dia dah naik ke atas. Mana pula sebenarnya? Okey. Dia akan nampak diamond tu menunjukkan bahawa harga dah mula masuk dalam trend channel menaik. Macam tu. Untuk downtrend saya tak buat. Okay. Saya cuma ada untuk uptrend sahaja. Kalau downtrend kita tengok ini je lah, color merah ni. Lepas tu yang ini nampak tak ni? Diamond purple tu kan? Diamond purple tu sebenarnya macam ni nak cakap dia signifikan juga tapi tak berapa kuat. Okay? Dia adalah bearish marker. Macam mana? Lebih kurang lah macam tu. Maksudnya kalau ada diamond tu, maksudnya dia boleh drop lagi. Okay? Dia terbalik daripada white diamond. Diamond putih mana? Sekejap saya cari. Saya kena tutup lah ini. Ada pun. Bila kita tutup baru dia nampak kan. Itu adalah white diamond. Dia adalah bullish marker. Ini sebelum ni pun saya tak explain sangat kan. Okay. So kalau ada diamond putih ni, dia menunjukkan bullish marker. Maksudnya dia tanda-tanda yang dia dah mula jadi bullish. Okay. Kalau yang diamond purple ni, dia dah bearish marker. Okay. Maksudnya dia tanda-tanda dah jadi bearish lah. Tapi kalau dah jumpa extreme bottom, kita tunggu je lah. Kalau tunggu entry signal. Kalau entry signal dia valid kalau ada
extreme bottom. Sama juga dengan exit signal. Cuma exit signal saya gunakan dia akan muncul bertepatan dengan extreme top. Okay, kalau ada extreme top, masa itulah akan muncul exit signal. Kalau entry signal ni lambat sikit sebab kita nak confirmation. Bila ada extreme bottom, baru ada entry signal, barulah masa tu kalau nak boleh buat entry lah. Okay. Kalau nak lagi confirm, tunggu dia punya trend berubah. Okay. Kenapa ada Royal Band? Royal Band ni seperti mana yang tuan-puan pernah dengar sebelum ni, kalau siapa pernah dengar kan, dia adalah the last support. The last support yang harga boleh test. Okay. Kalau macam ni, let's say dia test tak break, tiba-tiba dia break. Maksudnya once dia dah mula break macam ni kan, itu menunjukkan dah tak ada kekuatan untuk sustain. Okay, dia akan break jatuh. Tapi bila dia mula naik balik, itu adalah kekuatan momentum untuk naik lah. Okay, once dia dah break je, dia punya Royal Band tu, dia dah mula naik balik ke atas. Royal Band ni sebenarnya saya gunakan banyak untuk indikator ni, RBB ni. RBB ni Royal Band ni adalah dia punya main sumber kepada signal yang ada untuk RBB. Okay. Untuk menentukan dia bullish ataupun dia bearish dan Heikin Ashi lah ke dalam ni. Okey, sebelum saya panjang lebar lagi, macam panjang lagi ni kan, tak masuk counter pun hari ni. Sekarang ada soalan tak berkenaan dengan 3S trend ni? Kalau siapa-siapa yang dah study lah. Okey, belum ada. Kita tak ada orang dah. Semua dah tarik selimut dah. Okey. Kalau tak ada, kita sambung sikit lagi. Okey, diamond ni saya dah sentuh, ini pun dah. Segitiga putih ni adalah entry signal lah. Okey. Segitiga putih ini adalah entry signal. Saya letak kat situ. Cumanya entry signal ni kita kena make sure dia betul-betul valid ke tak. Kalau dia banyak sangat extreme bottom and then ada entry signal, boleh entry lah. Kalau nak lebih confirm entry signal ni sebenarnya, guna yang ni je lah, E2S ni. And then yang bagusnya E2S ni dia stand alone, so dia boleh tempek kat mana-mana indikator yang ada. Contoh kalau kita guna 3SUTC kan, kita gunakan 3SUTC dan kita tutup ni 3S trend ni, pun kita boleh tempek je lah indikator ni, entry exit signal ni. So dia stand alone, so senang untuk kita gunakan. Okay. Saya dah buat dia asing dah. 3S trend ada dua pula kat sini, buang satu. Okay. Apa yang saya buang tadi tu? Okay. Itu je lah. Tak banyak pun dia punya ni. Cuma bagi saya kan, personally bagi saya, 3S trend ni dia slightly sensitif sikit dari segi price touching dia punya channel ni. Okay, dari segi price touching dia punya garisan bawah, garisan atas ni, dan garisan tengah dia slightly sensitif sikit berbanding dengan Fuji. Okay. Untuk newbie, okay, soalan yang bagus. Untuk newbie, dulu saya suruh guna Fuji BMX Hybrid. Sebab masa tu saya ingat mudah juga nak pakai kan. Sebab bagi saya mudah lah kan. Tapi bila saya tengok balik macam agak struggle jugalah. Okay? Agak struggle juga kita punya ahli-ahli group untuk gunakan. Saya suggest guna 3SUTC. Okay? Sebab 3SUTC ni lebih simple lah. Lebih simple. Okay? Lebih nampak. Lebih jelas. Okay. Fuji boleh pakai tapi bila dah advance lah. Sebab Fuji ni dia lebih banyak dia punya komponen yang ada kat dalam tu. Mungkin saya kena buat satu sesi khas untuk explain Fuji ni secara detail. Tapi dah banyak kali dah sebenarnya kita discuss sebenarnya. Tapi mungkin one day lah. Okay? Untuk sesi khas untuk Fuji sahaja. Sebab once kita dah tahu indikator-indikator lain yang dah ada dalam group, Fuji tu dia macam dia merangkumi semua sekali dah sebenarnya. Okay?
3SUTC ni saya tak sentuh lah malam ni sebab hari tu kita dah discuss dah dengan agak menyeluruh jugalah. Okay. Yang lain-lain pun saya ingat saya dah sentuh dah. Cuma mungkin one day kita discuss berkenaan dengan GAN dan saya akan ulang balik dari awal dan dari asas macam mana cara kita nak baca GAN. Sebab GAN ni pun agak penting juga sebenarnya. Okay? Macam mana cara nak baca dia punya GAN square of 9, apa relation dia dengan range of price. Harga range dia berapa sen dia punya range price kan. Kalau harga RM1 macam mana dia punya range price. Kalau harga bawah RM1 bawah 10 sen macam mana dia punya range price. Kenapa harga bawah 10 sen dia berat nak naik, kenapa harga atas daripada RM1 dia ringan sangat nak naik. Okay, lagi besar harga lagi ringan dia nak naik, kenapa? Itu actually ada hubungan kait dengan GAN lah sebenarnya. Untuk indikator ni 3S trend ni tak ada apa sangat lah, Kalau nak gunakan Heikin-Ashi, just tukar je lah candle Heikin-Ashi kat situ, nampak lebih clear. Okay, nampak lebih clear. Sebab Heikin-Ashi ni kan dia follow bullish bearish punya ni kan. Terus lagi mana Heikin-Ashi dalam green zone, ni consider green zone lah kan, bila dia berada kat atas macam tu. Okay, so nak lebih padu, nak lebih bagus, combine dengan FE2. Okay, FE2. So at least dekat sini saya gunakan 3 indicators. So saya gunakan E2S as entry exit signal, and then saya gunakan 3S trend dan saya gunakan FE2. Let's say kalau tuan-puan belum gunakan trading view yang pro ataupun pro dan ke atas kan, kita ada basic, pro plus dan premium. Yang saya pakai sekarang ni adalah premium. Kalau premium boleh pakai sehingga 25 indicators, tapi banyak sangat. Normally saya guna paling banyak pun 3 atau 4 lah. Okay. Kadang-kadang 5 lah kalau nak tambah GAN tu, ada sampai jadi 5. Tapi most of the time 4 atau 3 macam tu je. So yang kalau boleh nak kena sentiasa ada yang inilah, FE2 ni. Ini yang setakat ni saya memang amat-amat recommended, better gunakan. And then ada juga orang suka gunakan yang RBB ni. RBB ni pun clear juga kalau nak tengok trend, sebab dia just kita tengok color dia je. Okay, kalau dia hijau dia green zone ataupun bullish, kalau dia merah dia dah jadi bearish. Boleh juga. Even RBB ni saya dah buat dah versi overlay. Okay, kalau sempat saya discuss nanti untuk RBB overlay, saya tunjuk sikit lah kan. RBB overlay ni Royal Bank Breakout overlay, dia terus berada pada chart. Okay, dia terus berada pada chart, jadi kita dah nampak lebih jelas. Okay, tapi basically formula dia sama, bukan sama 100% lah. Ada kesamaan dengan RBB yang kat bawah tu, dia ada beza sikit. Okay, dia ada beza sikit, especially dari segi trigger. Okay, saya buang semua sekali. Dari segi trigger, nampak tak perbezaan ni? Kalau dekat RBB overlay, dia ada entry signal kat situ. Sini tak ada. Dia ada beza sikit lah kat situ. Nanti saya kupas balik. Saya pun macam ingat lupa dah kenapa dia trigger kat situ. Saya naik je. Okay. Next week kasih all in. Nak all in counter apa? Okay. Okay, so untuk 3S trend ni tak ada apa sangat dah. Nanti yang ni mungkin saya kena discuss nantilah later. Cuma RBB overlay ni, Royal Bank Breakout overlay ni tak ada apa sangat. Dia tak banyak. Okay? Dia tak banyak benda untuk kita discuss. Okay. So sekarang kita tengok counter-counter yang ada. So nak tengok counter apa? Biasanya boleh sebelum ni saya memang sentiasa saya gunakan Fuji BMX Hybrid sebab banyak benda saya nak tengok kat situ. E2S memang sentiasa ada sebab nak tengok entry exit signal tu kan. Satu lagi saya gunakan FE2. FE2 ni yang sekarang ni lah. Nampak yang kat bawah ni kan FE2. Nama dia ni FE2. FE2 ni adalah Fish Egg 2. Sebab kalau sebelum ni kita gunakan indikator ni SSRX FE ni kan, nama dia pun panjang. Sebenarnya FFSSR
Terberik dari lidah. SSRXFE ni adalah stochastic RSI crossing fish egg. Sebab dia ada telikan kat situ. Tapi saya dah upgrade sikit, dia jadi macam ni. So maksudnya dia lebih sensitif. So, kalau nampak permulaan trend, bila dia mula nak jadi bullish, okay, saya letak dekat-dekat lah macam ni. Saya buang yang ni. Ini kita tak tengok sangat. Nanti next lah kalau nak bincang yang RBB tu tak banyak nak bincang. Kalau yang asal, dia masih lagi nampak bearish kan. Dia masih bearish sehinggalah dia cross dia punya garisan 50 tu. Tapi kalau yang baru, sebelum dia cross garisan 50 tu dia dah mula dah. Dia dah start bullish dengan histogram dia warna putih. Kalau histogram dia warna putih tu maksudnya dia dah mula dah start dah nak jadi bullish. Okey. Kalau tengok macam ni lebih senang lah. Okay. Dari awal kita dah nampak dah dia dah nak start bullish. Jadi ada pula extreme bottom, ada pula entry signal. Okey. Macam ni nampak ada entry signal tapi sini tak strong sangat. Ni pun tak ada ni. Dia punya extreme bottom dia macam tak berapa strong. Inilah nampak strong ni. Ni tengok kejatuhan dia ni kan. Very strong dropping kan. Bila strong drop, strong dia punya rebound. Macam tu lah. Okay. Apa yang membuatkan dok kepada 3SUTC? 3SUTC ni sebenarnya kita boleh nampak dia punya zone dia dengan lebih jelas. Okay. Saya tunjuk sikit. 3SUTC. Sebenarnya dari dulu pun memang saya suka sebenarnya gunakan 3SUTC ni. Tapi macam saya cakap tadi lah. Macam budak-budak yang dapat new toys, okay, permainan-permainan ni kan, dapat game, dapat permainan yang baru. Bila dapat new toys, dia lupa dah dia punya toys-toys dia yang lama-lama. Sedangkan mungkin toys yang lama tu lebih tahan lasak, durable kan, lebih tahan lasak, lebih menarik, lebih strong, high quality. Tapi bila dah dapat new toys, dia lupa macam tu lah. Okay, manusia mudah lupa. Kalau Tun M kan cakap Melayu mudah lupa. Tapi Tun M bukan Melayu sangat. Okay. Macam tu. Contoh K1 ni kan. Dia dah habis dia punya green zone. Okay. Dia dah mula masuk dalam accumulation phase. So tunggu je lah. Tak lama dah ni. Ada. Jangan risau. Memang saya ada rekod. Okay. Tunggu je. Tak lama dah ni. Dah ada dah extreme bottom. Dah masuk dalam accumulation phase. Tunggu je. Dia nanti lepas ni dia akan jadi hijau merah. Naik. Sini pun dah nampak dah dia punya tu. Dah mula telur ikan dah menetas kat situ. Dia punya histogram pun dah kecil dah. Dah mula ada warna putih. Dah mula nak break dia punya garisan tengah tu. Dia akan naik. Okay. So sekarang kita nak discuss counter-counter. Apakah counter untuk kita discuss? Kena discuss counter standby out. Kalau standby out ni kena masuk sesi standby out. Tapi tak apa, saya boleh cari juga kat dalam ni standby out. Tak keluar pula. Okay. So kita tengok ni dari jam 5.20 jam 5.28 ada lagi counter. Ini market dah extra ni. Kita ambil dari petang kita ambil dari pukul 4. Sebab kalau dah sebelum-sebelum tu dah jauh sangat. Okey, PMH holding. Kita tengok PMH holding. Okey ke tak okey? Cantik. First impression cantik. Dia dah lepas dia punya extreme top signal exit tu kan. Dia drop, dah buat retracement, dah dia mula ada segitiga putih tu. Segitiga putih ini adalah benda yang sama dengan diamond yang ada dekat 3S trend. Okay, kalau tengok 3S trend, diamond ni macam ni. Okay, tu 3S trend dia nampak macam diamond. Tapi kalau dekat 3SUTC dia adalah dalam bentuk segitiga. Tapi 3SUTC ni dia lebih banyaklah trigger dia berbanding dengan 3S trend. So that's why bila saya tengok balik 3SUTC ni saya dah suka balik. Okay. So mula UTC dekat sini uptrend crossing, entry signal pun dekat situ dia dah
Exit signal pertama tapi masih dalam permulaan green zone, dia retrace sekejap, dia naik. Exit signal kedua, retrace. Exit signal ketiga, retrace. Nah, lepas ni tunggu je lah next exit signal. So kalau entry dekat sini exit, re-entry exit, dia, so macam tu je sebenarnya. Kalau kita nak skema kan, kalau nak skema, just follow signal tapi make sure dia uptrend. Okay, macam ni. Permulaan uptrend dia start kat sini. Sini adalah permulaan uptrend dia. Dia cross je ke atas, dia dah mula uptrend. So dia maintain je uptrend. Selagi mana dia maintain ke atas garisan tengah tu, maintain je lah. Okay, macam tu lah. So basically saya nampak PMA sharding ni masih lagi akan meneruskan kenaikan. Berapa jauh dia nak naik, kita kena tengok weekly. Okay. Tengok weekly, dia baru kembang kali pertama, kedua, naik, dia akan retrace, dia akan kembang kali ketiga. So kalau kita buat wave 1, wave 2, tak habis lagi ni wave 2 ni. Saya nampak mungkin dia akan pergi, baru dia akan buat wave 3 lah. Itu kita punya projection lah. Betul tak betul tu Allah Alam lah. Tapi most of the time dia akan ikut projection. Okay, dia akan ikut punya projection. Okay. Arsawit. Okay, kita tengok Arsawit. Saya tak tahu Zoom meeting ni ada delay ke tak. Kalau Facebook, kalau saya buat Zoom meeting kan, kalau saya buat Zoom meeting dan saya live dekat Facebook dia 20 second. Dia delay berbanding dengan Zoom. Kalau kita bercakap dekat Zoom, 20 saat kemudian baru dekat Facebook boleh dengar dan reply. Arsawit, saya tengok daily dulu. Okay, Arsawit daily, okay. Dia dah mula, ni dia punya, ini saya cakap sebelum ni, accumulation area, nampak? Kalau dia macam sekejap merah, sekejap hijau, sekejap merah, sekejap hijau, tu adalah accumulation area. So habis accumulation area, dia akan naik lah. Dia akan masuk push up punya phase. Dan push up ni dia bukan sekejap, biasanya beberapa minggu. Macam green zone tu kan, green zone ni dia bukanlah green zone yang lebih lah orang cakap. Kalau dia jadi betul-betul green zone yang kuat kan, dia macam ni. Dia power punya green zone kan. Tapi sebelum jadi green zone yang kuat, dia punya red zone tu mesti kena lama lah. Macam ni. Red zone dia lama, baru dia accumulate sekejap, baru dia jadi green zone yang kuat. So biasanya green zone yang macam ni, yang second punya green zone ni, kita tengok accumulation phase dia berapa lama. Kalau accumulation phase dia tak lama sangat, kita tak expect dia akan naik macam ni lah, tinggi. Tapi anything can happen. Dia boleh jadi, tak ada masalah. Okay. Arsawit saya nampak dia naik sikit. Dia dah habis dia punya exit ni. Okay. Kalau kita besarkan, dia sepatutnya drop kan. So tengok mungkin dia naik, lepas tu dia drop sikit. Dia drop sikit. Baru dia sambung kenaikan. Okay. Sepatutnya dia drop lah. Ni pun dah drop ni sebenarnya. Cumanya momentum dropping ni saya nampak belum habis lagi. Most probably dia boleh drop. Cuba kita tengok weekly. Weekly tadi nampak macam menarik. Weekly belum ada apa-apa signal untuk exit. Sini dah ada exit banyak kan. And then dah ada UTC, dah habis dah dia punya red zone, dah masuk green zone. Okay, kalau siapa-siapa perasan yang garisan kecil ni, garisan kecil itu adalah DC. Okay. DC ni bukan komik DC apa ni Superman tu kan. Ini adalah Dongchen Channel. Kan? Nampak kat situ. Okay. Arsawit weekly cantik. Dia kena melepasi garisan ni. Once dia melepasi je garisan ni, dia akan naik lagi. So projection harga dia boleh cecah kat situ lah. The highest price before lah. Itu yang orang cakap history will repeat itself. So siapa yang ada holding power yang kuat, boleh hold, tunggu je sampai naik sini. Okay. Tapi biasanya mostly traders tak ada holding power yang kuat sebab emosi lah. That's why saya pun masih lagi dalam proses nak belajar mengawal emosi. EFOS. Okay, lupa EFOS. EFOS daily amat cantik. Dia dah habis dia punya ni. Dia dah habis dia punya green zone ni. Kat sini kan dia mula green zone dia. Habis kat situ. Yang dia punya strong bullish kan sebelum ni. And then dia dah masuk dalam accumulation phase. Dia punya accumulation phase kat sini lah.
So sekarang saya nampak dia tak semestinya dah nak panjat nak melepasi accumulation phase, sebab nampak accumulation phase ni macam belum habis lagi, ada sikit lagi. Cuma kalau nak confirmkan accumulation phase sudah habis ke tak, kita tengok telur ikan dia. Telur ikan dia tak ada sangat, so maksudnya dia bukan accumulation phase yang kuat lah kat situ. Tapi kalau tengok volume, dah mula ada significant volume kat sini, dan dia punya FE2 ni dah mula naik ke atas daripada midline, dan garisan dia K dengan D line ni dah mula crossing ke atas. Agak strong, saya nampak agak strong. Dia akan buat macam ni, at least dia akan buat macam ni lah. Okay? At least dia akan buat macam ni. Tapi sekiranya dia break dia punya accumulation zone tu, boleh naik lagi tinggi lah. Okay? Mungkin dia boleh copy yang ni ke, ataupun dikecil sikit ke, wallahualam. Okay, dia boleh copy atau dikecil sikit. Seronok kan guna kotak-kotak ni. Macam tu. Okay. DNO. Kita tengok DNO tadi saya tengok macam tak berapa ni sangat. Okay, DNO nampak masih lagi nak meneruskan. 1, 2, 3. Ada satu lagi last wave lah. So dia akan buat last push sampailah ada keluar exit signal. Okay. Okay. Kalau masih ada kat dalam boleh hold, tak ada masalah. Iconic. Iconic dah ada exit signal, so kalau dia naik pun mungkin 1-2 candle sebelum dia drop lagi lah. Belum strong lagi, sebab kalau ada exit signal ni memang dia akan retrace dulu. Bila dah habis retracement tu baru dia akan mula ke kenaikan yang seterusnya. Chrono, so kita tengok chrono. Oh, cantik ni chrono ni sebenarnya. Okay. Semakin lama dia punya accumulation phase, semakin tinggi dia boleh cecah apabila dia masuk dalam dia punya strong bullish zone. Okay. Sebelum ni dia dah ada strong bearish kan. Lepas tu dia naik sikit ni, acah-acah ni, sebab biasanya lepas strong bearish dia tak ada naik bullish terus. Dia akan accumulate dulu. Okay. Dengan strong bearish ni. Okay, dia akan accumulate sini lah. So masih lagi dalam accumulation phase. Tunggu je lah. Tunggu je. Dia akan break ni. Tunggu je. Tunggu masa je. Masa je lah. Tak tahu berapa lama lah kan. Boleh lah mungkin letak dalam sebulan lagi ke atau 2 bulan lagi ke. Okay. Accumulation phase ni dia depend. Lagi lama dia accumulate, lagi tinggilah dia boleh naik. Tapi nak confirmkan adakah dia nak naik atau dia nak meneruskan penurunan, itu kena tengok weekly. Kalau weekly dia masih lagi dalam bearish zone, kalau macam ni masih lagi bearish tapi dah nak menguncuk kan. Weekly dia dah nak menguncuk dah. Tunggu je lah, tunggu dia habis. Bila dia dah kuncup betul-betul tu, dia dah baru dia masuk bullish wave. Baru betul-betul dia akan rally lah. So, ini pun dah ada entry signal dah ni sebenarnya, so tak perlu risau dah. Cuma entry signal weekly, kena layan weekly lah. Tu je lah. V-Solar baru-baru ni baru habis dia punya apa ni, borrow ni kan, apa ni, right issue kan. V-Solar weekly hari tu strong bearish. So sekarang ni dia baru je nak start accumulate balik lah. Bila dah teruk sangat dia jatuh kan, dia start accumulate balik. Okay, start accumulate balik. Akan ambil masa untuk dia recover lah. Daily pun tak nampak menarik. Daily pun sebab dah tinggi sangat hari tu, dia cecah ni. Ramai ni tersangkut dekat sini ni. Dia tak strong dia punya ni. Nampak biasa je. Mungkin dia sebab super penny kot. Super penny accumulation dia amat lama. So kalau nak layan kena sabar at least 1-2 tahun. Kalau sekarang ni V-Solar masih accumulate lah. Okay. Apa sih cantik. Cuma ada satu lah exit signal kat situ, tapi tak nampak signifikan sangat. Dia mungkin kalau dia nak drop pun drop sikit.
Unless kalau ada 3-4 existing ni tu kena hati-hati. Okay. Nampak masih lagi nak meneruskan. Tengok weekly. Weekly ni macam tricky sikit. Dah ada existing dekat weekly, dia drop sikit. Bawah ni masih lagi mengesahkan dia nak naik. Okay. Yang indicator FA2 ni masih dalam strong bullish. Okay. Dia punya zone hijau tu masih strong untuk weekly. So saya nampak masih lagi nak naik. Cuma yang ada exit sini tu kena hati-hati sikit lah. Okay. Mungkin dia akan shake dulu retailer kan. Dia drop sebelum dia naik lagi tinggi. Okay, apa sia? Okay, Solarvest. Solarvest ni dah lama kan saya cerita tentang Solarvest ni. Antara benda yang saya suka dengan Solarvest ni sebab wave dia bullish. Okay, bullish wave. Sekarang ni tak berapa menarik. Okay, Solarvest sekarang tak berapa menarik sebab ini dia punya strong bullish. Okay. So maksudnya dia dah habis dah dia punya strong bullish. So kalau dia nak buat pun mungkin dia akan jadi bearish macam ni ataupun dia buat accumulation lah. Kalau dari segi wave, kita kira balik wave dia pernah drop kat sini tau. Kalau let's say kita ambil balik kosong dari sini, kosong 1, 2, 3, 4. Okay. Dia akan habiskan 4. 4 dia mesti panjang. Okay, 4 dia mesti panjang. Dan baru dia akan buat 5. Okay. Kenapa 4 dia panjang? Siapa boleh jawab? Kenapa 4 dia mesti panjang? Cepat. Siapa tahu? Siapa yang dah master wave? Cepat. Jawab. Komen sikit. Kenapa 4 dia kena panjang? Cantik. Dia alternate rules. Okay, so kalau siapa yang ingat dalam Elliott Wave punya teori kan, Elliott Wave punya teori kalau 2 pendek 4 kena panjang, vice versa lah. Okay. Vice versa ni istilah orang putihnya lah. Kalau bahasa Melayu adalah dan sebegitulah. Okay. Dan di sebaliknya lah macam tu. Kalau dua panjang 4 kena pendek. Okay. Kalau 2 pendek 4 kena panjang. So dia vice versa lah. Macam tu lah. Kalau sini pendek, sini mesti panjang. So that kalau saya tengok ni, kalau kita belum masukkan Fibo lagi tau, Fibo apa semua. Kalau masuk ke Fibo nampak lebih jelas lah kat mana dia nak pergi kan. Cumanya kalau just berdasarkan wave kosong macam ni sahaja pun kita dah nampak dah dia ke mana projection dia. So untuk mengesahkan projection dia nak turun ke bawah tu sebenarnya nampak tak ni? Dia dah mula merah. Okay, saya buang balik semua. Nampak tak dia merah ni? Merah ni nampak nak kembang. Itu yang bahaya. Okay. Okay. Untuk Solarvest ni short term dia tak berapa. Tapi long term dia cantik. Okay, long term dia cantik. 0, 1, 2, 3 ni. Mungkin dia drop sikit. Mungkin saya expect mungkin cecah lah RM1, RM20, RM10 macam tu. Tapi dia punya long term dia mungkin makan masa 1-2 tahun ke dia akan naik RM2. Dia akan naik RM2. Nampaknya lah. Nampak gaya macam tu lah. Okay, BC Mall. Kita tengok BC Mall lah. Kita tengok daily dulu. Sebelum ni dia dah bullish zone accumulation. So ada exit signal, retrace sikit. Ni garisan ni kan dia dah distribution tu kan dah ada tulisan merah tu. So dia akan drag sikit, lepas tu turun sikit, accumulate lagi, sambung sikit accumulation, baru dia akan naik lagi. Okay. Oh dah habis dah. Tak ada counter dah. Tak nak tanya di next. DNO tengok di next. Tengok di next Di next sebelum ni dia dah ada kejatuhan yang dahsyat. Okay, dari sini dia turun. Yang betul-betul kau punya drop kan. Sampai situ. Habis dia punya red zone tu. Dia bermulanya green zone. So dia naik. Tapi dia punya naik ni pun tak adalah semangat
yang betul-betul bersemangat. Okay. So apa yang kita boleh conclude adalah dia punya accumulation phase sebenarnya kat sini ni. Okay. Dia sebab dia belum jadi markup area, dia belum markup lagi kat situ, dia baru nak accumulate je. So apa yang kita nampak sekarang, dia dah cukup markup, dia akan pajak. Betul lah, saya nampak. Orang lain nampak macam mana? Tengok weekly di next. Cantik tak weekly dia? Kalau weekly di next dia macam ni. Sini dia punya red zone dia sampai bawah tu kan. Dia habis kat situ. Nampak tak? Dari sini start naik atas ni, dia punya maximum top dia, momentum. Sini maximum momentum lower dia. Sini dia habis. Okay, dia tamat kat situ. Dia dah conclude dah. Okay, dia punya cerita bearish dia habis kat situ. Sekarang ni nak masuk drama lain, episod terbaru, season 2. Dia nak jadi bullish pula. Okay, dia nak jadi bullish pula. So layan lah. Selagi mana tak ada exit signal, mungkin sampai 40 sen. Okay, next gram. So dia tak kisah sebenarnya harga berapa sen, penny ke tak penny, dia akan ulang perangai yang sama. Oh, next gram lawa ni. Cuma kena hati-hatilah sebab dah banyak ada exit signal kan. Tengok selagi mana dia bullish zone macam ni, dia akan drop naik. Okay, tapi dia akan dalam trend menaik lah. Okay. Higher high. Lower higher low. Tengok berapa lama dia punya bearish zone ni nak menghasilkan bullish zone ni. Lama naik sikit. Kena hati-hatilah. Sini dia dah makan ramai dah ni. So saya expect dia akan drop sikit. Tapi nampak masih menaik. Okay, nampak masih menaik. Volume pun cantik. Tengok dari segi ni kenaikan ni berbeza. Yang sekarang ni FE2 dia lebih tebal dan lebih besar. Okay, yang ni kecil je. Okay, ini lebih bersemangat lah kita nampak. Dari segi volume pun sini kecil je. Sini adalah volume yang lebih bersemangat. Okay. KUB tengok daily. 1, 2, 3 macam dah nak habis dah. Kena hati-hati. KUB ni itulah saya nampak macam dah nak habis dah. Dia punya bullish ni. Sini pun dah exit dah. So nak drop lagi ni. Nampak gayanya. Kenapa fish egg histogram boleh jadi putih di bahagian bawah? Sekejap saya tengok Aimless. Mungkin telur apa bagi? Telur busuk. Telur busuk. Fish egg. Ni yang warna putih ni kan. Itu dia ada special dia ada special dia tu. Yang tu saya gunakan original stochastic. Original stochastic. So apabila original stochastic ada signal overbought kat situ. Oversold kat situ, dia akan muncul. Tapi dia jarang sangat trigger lah. Kalau dia trigger tu maksudnya dia significant. Okay. Weekly MLS cantik. Strong bullish candle. Strong Marubozu kat situ. Ada pula trend continuation. Ada pula volume yang power. Green punya green punya line ni almost cross ke atas red punya line, and then FE2 punya histogram masih lagi maintain atas pada garisan tengah, and then ada beberapa segitiga hitam kan. Segitiga hitam ni kalau siapa-siapa yang perasan lah, sebelum ni saya pernah explain sebenarnya. Saya ambil daripada VPO. VPO ni adalah volume price overlay. Volume price oscillator. So maksudnya saya extract volume yang signifikan dengan ketinggian body price. Okay. Price dia kan naik turun kan. Dia punya kepanjangan body price tu kita kali dengan significant volume, positif significant volume, baru dia akan muncul ni. Baru dia akan muncul ni, dia punya bar ni. Dia punya palang-palang ni. Apabila palang tu muncul dan dia signifikan, dia akan jadi warna putih. Okay, dia akan jadi warna putih. Kalau dekat bawah ni saya letak segitiga purple, segitiga grey. Tapi yang dekat sini saya letak segitiga
hitam sebab nak membezakan dengan yang ni, yang segitiga putih yang dekat FA2 ni. So dia warna hitam kat sini. So ini adalah significant volume 1, 2, 3, 4. Ada 4 kali significant volume dia, dan sini volume yang tertinggi lah, tapi dia tak significant. Saya pun tak tahu kenapa dia tak trigger pula. Mungkin dia dah push yang terakhir lah kot, sebelum dia nak naik lagi. Tapi dari segi volume trend meningkat lah. Okay, volume trend dia meningkat. Entry signal dah ada dah sebelum ni dekat weekly, tak pada 13 April lagi, dah lama. 13 April entry signal, 20 Julai baru naik tinggi macam ni. So untuk layan trend weekly memang lama sebenarnya. Yang ni kan ya, tu saya dah sentuh tadi. Significant buy. Daily ada re-entry tadi, tapi dah ada exit signal, tapi exit signal ni baru pertama kali, so saya nampak dia tak significant. Dia masih lagi nak meneruskan kenaikan. Biasanya dia ada beberapa kali kan. Masih cantik ni. MLS baru start. Okay. Sebelum ni ada Widat sebenarnya kan. Widat dah lama dah ni tak beraksi ni. Boleh tengok-tengok lah. Pemaju masih downtrend, so tunggu je lah. Tunggu dia habis dia punya red zone tu baru boleh layan. Sekarang red zone tak habis lagi kan. Micro MB ni tak nampak dia beria sangat. Tak nampak sangat dia beria-ia. Weekly dia baru start green zone, cuma dah ada exit signal, nak kena drop sikit lah kot. Dia kena maintain atas midline. Kalau tak maintain atas midline, dia susah dia nak sustain. Tapi sebelum ni dah ada entry signal kat sini yang kedai putih tu kan, kalau perasan. Personally micro MB ni saya tak nampak dia menarik sangat. Lotus ni. Lotus buat apa? Bunga teratai ni. Lotus baru nak masuk accumulation phase. Ni. Kena tunggulah. Okay. Lotus ni kena tunggu. Zilan okey. Zilan cantik. Okay. Dia dah kembang dah ni. So dia kembang ni. Ini dah ada extreme kan. Sini dah habis dia punya ni kan. Extreme ni dah habis kat sini. So sekarang ni yang baru punya. Dia dah ada mula nampak green zone tu dia dah nak mula kembang. Significant VPO pun dah ada. Tiba-tiba kan VPO jadi penting kat sini. Cuma weekly lah tak menarik lah. Weekly dia tak memberangsangkan. Kena tunggu jugalah Zilan ni. Kena tunggu dia habis dululah weekly. Tunggu dia habis dulu weekly baru layan. Angkom satu lagi exit signal baru dia drop. Tapi daily dah mula drop. Tapi daily mula drop, dia akan naik balik. Okay. Mungkin dia akan buat reversal kat sini. Tunggu. Dia baru kembang ni. So 1, 2, 3, 4, 5. Jauh lagi lah. Okay. Cuma weekly ni kena drop dulu sikit sebelum dia meneruskan kenaikan. Di sini menarik. Okay, di sini menarik. Cantik. 1, 2. Nak naik lagi ni. Weekly baru start je. Okay, weekly baru start. Mungkin kita expect dia akan drop dulu. Dia accumulate sikit. Okay, accumulate sikit. Baru dia jadi hijau. Kembang. Kalau nak hold lama, okay. Habis dah. Okay lah. Kita pun dah almost jam 11 dah. Okay. Saya ingat sampai situ je dululah. Okay, mungkin untuk minggu depan. So seminggu tu saya balik kampung. So tak boleh lah nak buat live yang macam ni kan. Sebab bawa laptop kecil je. Tu pun laptop tu tak ada kamera. Okay. Ada lagi tak last? Okay, kalau tak ada kita tangguh dulu. So insyaAllah nanti kita akan start balik
minggu depan lah. Okay, kita akan start balik minggu depan. Minggu depan saya kat kampung. Lepas tu baru kita akan start balik kembali macam biasa. So, okay. Saya ucapkan terima kasih Tania kerana dapat meluangkan masa sampai sekarang. Dah ada hampir pukul 11. Kalau ada salah silap, saya minta maaf dan saya doakan semoga semua ahli grup dapat trade hingga berjaya. Dan insyaAllah one day kita akan masing-masing mencapai taraf yang dicapai oleh Takeshi Kotegawa. Mungkin masing-masing jadi jutawan-jutawan dalam bidang saham. Okay, insyaAllah kita sama-sama doakan. Okay, wallahualam, saya tangguh sampai dekat situ dulu. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.